أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Adab dan Akhlak berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas tentang perintah atau nasihat yang merupakan salah satu di antara adab kepada Al-Quran, yaitu istiqomah, dan juga senantiasa bersemangat dan tidak bosan untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Itu satu di antara adab, karena apabila kita mencintai sesuatu maka pasti kita akan senantiasa membaca, mengingat, senantiasa mengamalkannya. Demikian juga ketika kita mengaku mencintai Al-Quran, maka pembuktian cinta itu yang melalui bacaan, melalui ingatan, melalui kajian, demikian juga melalui pengamalan. Nah, pada bab yang saat ini, pada pasal sekarang ini, pada pasal berikut ini, beliau mengajak kita untuk istiqomah dan tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran. Qal faslun yambagi ayyuhafidhu ala tilawatihi wa yukthira minha. Maka hendaklah seorang murid senantiasa menjaga menjaga bacaan Qur'annya, demikian juga memperbanyak kualitasnya, kualitas dan kuantitasnya. Ya, jangan bosan. Apabila kita bosan, berarti ada masalah pada diri kita. Karena surat cinta kan seperti yang telah disebutkan sebelum ini kan, bahwa Al-Quran itu, kata para ulama, ibarat surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat cinta ya, semakin kita baca, kita semakin rindu, semakin cinta kepada Allah, semakin bahagia, semakin gembira, dan semakin merasa tenang. Namun apabila kita merasa bosan, berarti kita belum cinta kepada Al-Quran.
Nah, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Al-Quran, ya kita mulai ya, membaca Al-Quran dengan istiqomah. Mulai dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit. Mungkin pada awalnya kita istiqomahkan, ya 5 halaman lah. 5 halaman 2,5 lembar. 5 muka surat kalau dalam bahasa Melayu. Kita lazimkan diri, kita ulang, sedikit demi sedikit. Nah sampailah telah menjadi bagian dari hidup kita. Setelah itu baru kita tambah lagi sedikit. Secara bertahap, secara berperingkat kalau dalam bahasa Melayu. Kana salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum lahu 'adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtumuna fi. Dan di kalangan salafun salih, ulama salaf ini adalah ulama yang hidup pada abad pertama atau kurun pertama sampai kurun ketiga. Kata para ulama, abad pertama sampai abad yang ketiga. Kalau dalam bahasa Melayu, abad itu kurun, gitu ya. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun atau abad adalah abadku, maksudnya para sahabat. Thumma alladhi yalunahu, kemudian setelah itu yaitu zaman para tabi'in, thumma alladhi yalunahu, dan setelah itu adalah tabi'in. Nah, salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum mempunyai kebiasaan yang berbeda pada jumlah pengkhataman Al-Quran. Ya, mereka berbeda. Ada yang mengkhatamkan sekali dalam sehari, ada yang mengkhatamkan sekali dalam 3 hari, dan lain sebagainya. Beliau akan jelaskan di sini. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'dhi salaf, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari sebagian ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, annahum kanu yakhtumuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran, baik dengan cara membaca ataupun dengan mengulang hafalan, sekali dalam 2 bulan. Sekali dalam 2 bulan berarti 60 hari. 60 hari, kalau kita bagi 30, berapa? Berarti 1 hari, ya 2 juz. Ya, wiridnya 1 hari 2 juz. Nah, bisa kita ikuti kalau kita mampu. Itu di antara mereka ada yang melakukan khataman Al-Quran, ya, 2 bulan sekali. Berarti 1 hari 2 juz. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Ada juga di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran satu kali dalam sebulan. Berarti 1 hari 4 juz. Gitu ya. 1 hari 2. 1 hari berapa ya? 1 bulan berarti 1 hari 1 juz lah. Oh, kalau yang pertama tadi, yang 2 bulan 1 kali khatam itu 1 hari setengah juz. 1 hari setengah juz ya, mohon maaf tadi salah hitung. Nah, sekarang ini yang 1 bulan 1 kali khatam tamat berarti 1 hari 1 juz. Ya kan? 1 hari 1 juz berarti 20 halaman atau 20 muka surat. Kalau menggunakan Rasam Usmani yang 1 muka surat atau 1 lembar itu 15 baris. Masya Allah. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmatan. Ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan setiap 10 hari sekali, 10 malam sekali. Jadi mereka memulai di malam hari, nanti khatamnya di malam hari. 10 hari 1 kali. 10 malam, mohon maaf. 10 malam 1 kali. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Di antara mereka juga ada yang 8 hari 1 kali. Tapi 8 malam 1 kali. Bukan berarti mereka hanya membaca Al-Quran di malam hari ya. Jangan salah paham. Ini maksudnya khatamannya itu dilakukan di malam hari. Walaupun di sini yang disebut hanya malam, bukan berarti mereka hanya membaca Al-Quran di malam hari. Di sini pengkhatamannya itulah, khatamannya mereka pilih malam karena malam itu lebih berkah. Lebih sunyi, lebih syahdu, demikian juga lebih, ya, suasananya lebih, lebih khusyuk lah, seperti itu. Wa anil aktsarina fi kulli
sab'i layalin, dan kebanyakan di antara mereka yang mengkhatamkan 1 kali dalam 1 minggu, 1 pekan. Ya, 7 hari lah, 7 malam. Wa an ba'dihim fi kulli sitti layalin. Ada juga yang 6 hari 1 kali khatam, 6 malam 1 kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli khamsi layalin. Ada juga yang 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli arba'i layalin. Ada juga 4 malam. Wa an katsirin fi kulli thalathi layalin. Ada juga yang mengkhatamkan ya sekali dalam 3 malam. Berarti 1 hari 10 juz. Nah, ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang menghafal Al-Quran lah, yang hafalannya bagus. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain. Ada juga yang mengkhatamkan sekali dari dalam 2 malam. Berarti 1 hari 15 juz. Masya Allah. Ya. Wa an katsirina fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Ada juga yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam 1 kali. Subhanallah. Ini betul-betul mereka menjadikan Al-Quran itu kayak candu lah. Kayak candu ya. Semakin dibaca, semakin luar biasa. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Ada juga di antara mereka yang mampu mengkhatamkan 1 hari 1 malam 2 kali. Allahu Akbar. Berarti 24 jam 60 juzuk. 2 kali khatam kan? 1 juz 30 juz, satu Al-Quran 30 juz, berarti 60 juz. 2 kali 30 juz lah seperti itu. Wa minhum man kana yakhtimu salasan. Ada juga yang 3 kali khatam dalam sehari semalam. Macam mana dia orang boleh baca macam itu? Kalau kata para ulama, itu mimbabil karomah. Itu merupakan di antara karomah para aulia. Yang mana para aulia ini Allah Subhanahu wa taala bagi khususiyah, bagi keistimewaan. Ya, keberkatan masa, keberkahan waktu atau dalam bahasa Indonesia itu. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan 1 jam itu bisa menjadi terasa atau serasa. Ya, 10-12 jam. Itulah karomah mereka Allah Subhanahu wa taala bagi. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang tak masuk akal. Karena ini bukan perkara akal, ini bukan masalah akal, tetapi ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para aulia. Orang-orang yang betul-betul hatinya telah bersih dari penyakit dan juga hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibagi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah boleh mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali dalam sehari semalam. Ya. Itu bukan bermakna dia orang tak sholat, demikian juga dia orang tak belajar, tak mengajar, tetap belajar, mengajar, sholat macam biasa aja, biasa. Makan bersama suami, istri, bersama anak-anak, mengajar, jumpa dengan tetamu dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi keistimewaan kepada mereka, yaitu karomah. Keramat lah istilah kita. Yang mana masa itu dibentangkan oleh Allah. Kalau kita satu jam itu setakat 60 menit kan, 60 menit lah. Kalau mereka dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa itu macam, kalau dalam bahasa Indonesia karet, kalau dalam bahasa Melayu getah. Macam getah. Allah tarik ulur. Macam itu. 1 jam menurut kita, dia orang boleh 24 jam. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki atau menginginkan sesuatu, walaupun mustahil menurut akal manusia, tetapi tak mustahil bagi Allah. Dan itu terjadi. Memang para sahabat ada yang buat macam itu. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita-cerita bohong atau cerita fiktif lah istilahnya. Tapi ini memang nyata. Dan dicatat oleh para ulama dari generasi ke generasi, mulai daripada para sahabat. Dan ada dalam kitab-kitab para ulama, bukan setakat dalam kitab At-Tibyan ini, tetapi juga ada ditulis oleh para ulama dalam kitab Turjumah, ya, biografi para ulama. Di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka, keberkatan masa. Apakah kita boleh juga sampai ke makam itu? Boleh, siapapun boleh. Janji kita beriman kepada Allah dan kita melalui proses dan asbab yang menyebabkan kita layak untuk
mendapatkan anugerah tuh. Bersihkan hati, banyak-banyak berzikir, ya. Memperbanyak salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupakan seluruh makhluk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati kita telah penuh dengan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagilah keberkatan masa itu, keberkatan waktu. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa khatama ba'duhum samani khatamat, ya, arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. Ada juga di antara mereka yang mampu mengkhatamkan 8 kali dalam sehari semalam. Oh, tak logik langsung nih. Memang nggak masuk akal. 4 kali di siang hari dan 4 kali khatam di malam hari. Bukan bermakna dia orang baca laju, bukan bermakna bacaan mereka cepat, tidak. Bacaan mereka tartil. Bacaan mereka tartil. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu anil jami'. Tetapi itulah Allah bagi keberkatan masa, keberkatan waktu. Allah berkahi suara mereka, Allah berkahi nafas mereka, Allah berkahi waktu dan tenaga mereka. Hinggalah sesuatu yang menurut akal manusia orang awam mustahil, tapi tak mustahil bagi mereka. Mimbabil karamah, dan itu merupakan bahagian daripada kemuliaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan itu bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah. Allahu akbar. فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُ الْخَتْمَةَ فِي اللَّيْلِ وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Dan di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari semalam adalah Sayyidina Utsman, sahabat baginda Rasulullah, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ar-Rabi', khalifah yang keempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang ketiga, mohon maaf. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari semalam. Subhanallah. Bukan bermakna beliau tak kerja, tak jumpa dengan orang, tak makan, tak minum. Beliau memang puasalah tiap hari, mohon maaf. Tak jumpa dengan orang, tak sholat berjamaah, tak jumpa dengan baginda Rasulullah. Macam biasa aja. Activity tiap hari itu macam biasalah. Ya, ke pasar, beli barang, ya kan. Berniaga, sebab beliau kan peniaga. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah pedagang. Tapi itulah keberkatan yang Allah bagi. Jangan pula kita cakap, Ustaz, ini tak masuk akal, tak logik langsung lah Ustaz. Macam mana dia orang boleh mengkhatamkan Al-Quran 8 kali dalam sehari semalam? Kita pula, nasib baik kalau untunglah, dah berbalau lah kalau misal boleh membaca satu hari itu 2 juzuk. Itu dah luar biasa dah tuh, dah lumayan lah. Iya menurut kita. Ya, tapi tak bolehlah kita mengukur orang lain ikut diri kita. Tak boleh kita mengukur orang lain, badan orang lain, guna baju kita. Ya kan? Makom kita berbeza lah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah akan bagi sesuatu yang Allah tak bagi kepada orang lain. Ya kan? Allah buang sekat masa dan tempat tuh. Ya, Allah buang. Ya, sekat masa dan tempat. Dan itu adalah karamah para aulia. Nanti para jamaah kalau nak baca banyak karamah tentang karamah para aulia itu, ada satu kitab yang dikarang oleh Sayyidil Imam Yusuf An-Nabhani, nama beliau. Tajuk atau judul kitab itu adalah Karamatul Aulia. Karamah-karamah para wali Allah. Oh, luar biasa. Baca itu memang subhanallah, seronok lah. Tapi kita baca itu bukan sebab tujuan kita beribadah nak karamah, tak, nak bagi motivasi kepada kita, semangat kepada kita. Dan agar kita faham bahwa sesuatu yang tak logik menurut kita itu tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tak logik, tak masuk akal menurut kita, tapi tak mustahil bagi Allah, sebab Allah yang maha kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang maha berkehendak. Ya. Wa Tamimu Ad-Dari. Tamimu Ad-Dari ini adalah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sebelum masuk Islam, agama beliau adalah agama Nasrani.
Subhanallah. Wa Sa'id ibnu Jubair wa Mujahidun wa Syafi'i wa akharun. Imam Syafi'i, Imam Sa'id bin Jubair, demikian juga Imam Mujahid mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari semalam. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna thalatha khatamat, dan di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sehari semalam adalah Sayyidina Sulaim bin Itr. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, ya, yang mana beliau ini hidup pada khilafah Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, dan menjadi qadhi di Mesir. Allahu Akbar. Farawa Abu Bakrin ibnu Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin 3 khatamat. Malah ada yang meriwayatkan bahwa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud bin Abi Dawud, beliau mengkhatamkan Al-Quran satu malam tuh 3 kali khataman. Subhanallah. Warawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fi Qudati Misr annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Umar Al-Kindi dalam kitab beliau yang bertajuk Qudat Misr. Ya, qadhi-qadhi yang ada di Mesir, itu tajuk kitab, nama kitab. Sesungguhnya beliau mengkhatamkan Al-Quran 4 kali setiap malam. Setiap malam. Ini ada riwayat dia, karena maknanya ini siqah lah, betul. Bukan dongeng. Bukan tipu kalau dalam bahasa Melayu. Wa qala Syekhus Salihu Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Syekh Aba Uthman Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Ibnul Katib radhiyallahu ta'ala anhu yakhtimu bin nahari 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat. Dan diriwayatkan oleh Syekh As-Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman ini merupakan seorang ulama besar, di antara guru kepada Al-Imamul Qushairi, pengarang daripada Ar-Risalatul Qushairiyah. Dan beliau mempunyai tafsir yang bernama Tafsir As-Sulami. Dan beliau juga mempunyai kitab Tabaqatus Sufiyah, biografi ulama-ulama sufi. Ya, beliau ini luar biasa. Dan beliau juga mempunyai kitab yang bertajuk Uyubun Nafs wa Dawa'uha. Ya, keaiban-keaiban atau keburukan-keburukan nafsu dan cara mengobati, ya, penyakit-penyakit hati. Beliau berkata, saya telah mendengar Syekh Aba Uthman Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya, ya, ada seorang ulama yang bernama Ibnul Katib radhiyallahu ta'ala anhu mengkhatamkan Al-Quran 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Subhanallah. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wal laila. Dan inilah berita atau kabar yang menunjukkan seseorang yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran siang dan malam. 4 kali siang hari, 4 kali di malam hari. Allahu Akbar. Wa rawa Sayyidul Jalil Ahmad Ad-Dawraqi radhiyallahu ta'ala anhu bi isnadihi an Mansur ibn Zadhan min ubadi tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum annahu kana yakhtimul Qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashr. Ternyata ada juga diriwayatkan oleh As-Sayyid Al-Jalil Abu Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanad beliau dari Mansur bin Zadhan, dari ahli ibadah, ya, dari golongan para tabi'in. Sesungguhnya ada di antara mereka yang mampu mengkhatamkan Al-Quran, ya, dari selepas zuhur ke asar. Selepas zuhur ke asar, masuk sholat zuhur itu misal katalah pukul 1. Ya, sholat asar masuk pukul 4. Maknanya 1, 2, 3 jam. 30 juzu. 3 jam 30 juzu. Subhanallah. Tak boleh kita ingkar, tak boleh kita menafikan. Tak logik ini. Ada sanad dia, ada bukti dia, para ulama, dengan riwayat mereka, dengan sanad mereka, tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Wa yakhtimu aidan fima bainal maghribi wal isya. Dan beliau juga mengkhatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya.
Tak logik langsung nih. Tapi itulah para ulama. Misal kata apa dia? Maghrib masuk pukul 6.30 menit kan? 6.30. Ya, Isya pula masuk 8.30. Maknanya 1 2 3 jam juga lah. Allahu akbar. Fi Ramadan khatmataini. Malah kata beliau 2 kali khatam antara maghrib dan Isya. Allahu akbar. Maknanya 3 jam itu 2 kali khatam di bulan Ramadan, khas di bulan Ramadan. Wa syai'an, atau lebih daripada itu, wa kanu yuakhiruna al-isya'a fi Ramadan ila ayyamdi rubu'ul lail, dan mereka mengakhirkan salat Isya itu sampai telah lewat atau berlalu 1/4 malam. Jadi saja dia orang akhirkan Isya itu sebab nak mengkhatamkan Al-Quran 3 kali khatam tuh. Ya, ada yang 2 kali khatam antara sholat Isya dan Maghrib. Tak masuk akal kan? Tapi itulah para ulama, para aulia dibagi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadis sahih anna Mujahidan kana yaqtimul Qur'ana fi Ramadan fi ma bainal Maghrib wal Isya'i fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Sanad dia sahih nih. Sesungguhnya Mujahid, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan antara Isya dan Maghrib setiap malam, ya, 1 kali khatam. Ini Imam Mujahid. Mujahid ini adalah seorang tabi'in, ahli tafsir. Nah, kalau para sahabat baca tafsir itu, kebanyakan tafsir daripada baginda Rasulullah SAW itu diriwayatkan melalui seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Ada Mujahid, ada Tawus, dan lain sebagainya. Ini pakar tafsir beliau ini. Wa an Mansurin, dan diriwayatkan daripada Sayyidi Mansur, beliau berkata, kana Aliyun al-Azdi yakhtimu fi ma bainal maghribi wal isya'i kulla lailatin min Ramadan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran antara Maghrib dan Isya setiap malam bulan Ramadan 1 kali. Wa an Ibrahim ibni Sa'ad qala kana abi yahtabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibrahim bin Sa'ad, beliau berkata bahwa ayah saya yahtabi. Yahtabi itu adalah salah satu di antara cara duduk baginda Rasulullah SAW. Macam nih, saya bagi contoh. Ya, kedua lutut diangkat dan tangan dilipat ke sini. Ini ihtiba namanya. Ini sunnah. Ya, para sahabat mungkin selalu tengok para habaib kan, dia orang duduk macam ni, letak tali kat sini, ada tali khas kan, itu sunnah tuh. Macam ni. Beliau bercerita bahwa ayah beliau ini ihtiba, melakukan ihtiba, yahtabi macam ni. Ya. Lalu beliau membaca Al-Quran, fama yahullu hubwatahu hatta yakhtim Al-Quran. Belum lagi selesai beliau ihtiba macam ni, tak habis lagi ihtiba, dah khatam dah Al-Quran. Dan kemampuan seseorang melakukan ihtiba macam ni agak-agak dalam setengah jam, 45 menit lah. Sebab kalau lama sangat juga sakit belakang kan. Maknanya agaknya menghatamkan Al-Quran setiap 45 menit. Ya, agak-agak macam itu. Kira-kira macam itu. Dan ini ada riwayat dia, sana dia lengkap. Jadi ini bukan tipu, bukan dusta. Kita aja yang tak mampu nak kita faham sebab kita tak pernah coba. Kita tak sampai ke makom tuh. Ya Rabb. Wa ammal ladzina khatamul Qur'ana fi raka'atin fala yuhsawna likasratihim. Dan adapun orang-orang para salafun saleh yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 1 rakaat, oh ini tak logik lagi. Ini lagi tak logik. Ya. Terlalu ramai, terlalu banyak kata beliau. Ya, sampailah ya tak boleh dikira. Kata Al-Imam Nawawi, di antara para aulia, para ulama yang mampu mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 1 rakaat, itu ramai sangat. La yuhsawna likasratihim. Tak boleh kita nak kira dah. Sebab apa? Ramai sangat, kata beliau. Allah. Faminal mutaqaddimina Utsman bin Affan. Di antara orang-orang yang terdahulu yang mampu mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 1 rakaat adalah Sayyidina Utsman, sahabat baginda Rasulullah. Oh, ya Rabb. Wa Tamimun Ad-Dari, demikian juga Sayyidina Tamim Ad-Dari yang disebutkan tadi.
Wa Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu taala anhum, ini di antara para sahabat yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali khatam dalam 1 rakaat salat. Maknanya kalau salat sunnah itu 2 rakaat, maknanya 2 kali khatam lah. Kalau kita kulhu jadilah. Ya, kul a'udzu birabbin nas jadilah. Apatah lagi perlu dah lapar, ada kawan yang tunggu kita nak pergi shopping misal, nak pergi makan angin artinya jalan-jalan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, memang kalau boleh selepas baca Fatihah itu tak baca surah dah, atau kita baca juga tapi yang paling pendek alif lam mim Allahu akbar dah. Ya pikiran kita tak tahulah kemana dah, melayang-layang dah. Ya kedai makan minuman, oh mereka ini memang mencintai, menjiwai, meresapi. Allahu akbar. Subhanallah. Khatamahu fi kulli raka'atin fil Ka'bah. Mereka mengkhatamkan Al-Qur'an ini setiap 1 rakaat di hadapan Ka'bah pula. Di hadapan Ka'bah dia orang buat. Subhanallah. Kita berapa kali khatam? Ya kan? Ya, sekali dalam seumur hidup atau sekali dalam setahun. Bulan puasa aja, bulan Ramadan aja. Itu pun udah berat sangat dah tuh. Lepas itu pula kita cerita kepada kawan. Oh, alhamdulillah dah khatam dah. Syukur, alhamdulillah. Nah, dia cakap syukur, alhamdulillah, tapi dalam hati dia, oh hebatnya saya. Ya. Kata Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani, batotis itu macam kentang goreng je. Maknanya murah sangatlah. Itu istilah yang selalu beliau guna. Batotis. Ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang remeh-temeh. Yang sesuatu yang buruk lah. Batotis kata beliau. Ya, harga dia macam kentang je, kentang goreng. Ya, jangan bangga dengan amal. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu'i marratan fakatsirun. Demikian juga ya, para salafun as-saleh yang mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 7 hari, yaitu 1 minggu atau 1 pekan. Ya, ramai sangat, banyak sekali. Nukila an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum wa an jama'ati min at-tabi'in ka Abdurrahman ibn Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullahu taala. Adapun orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam 1 pekan atau 1 minggu, ramai sangat, banyak sekali. Dinukilkan daripada Sayyidina Utsman, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. 4 orang ini adalah para sahabat dekat kepada baginda Rasulullah. Demikian juga daripada para tabi'in, di antaranya adalah Abdurrahman bin Zaid, demikian juga Alqamah, demikian juga Ibrahim dan lain-lain lagi. Wal akhbaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Adapun kabar yang dijelaskan tadi itu ya, atau penghataman Al-Qur'an itu berbeza-beza mengikut makom seorang hamba. Mengikut makom lah. Faman kana yadhharu lahu bitaqiqil fikri lataif wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri ma yahsulu lahu bihi kamalu fahmin ma yaqra'uhu. Adapun seseorang yang membaca Al-Quran dengan betul-betul pemahaman atau perenungan yang panjang, sehinggalah dia mampu memahami rahasia-rahasia makna, demikian juga penafsiran baru daripada bacaan mereka itu. Mereka tak membaca banyak, tetapi mereka lebih banyak menggali makna, menggali rahasia dan hikmah pada setiap ayat yang mereka baca. Adapun para ulama atau para sahabat yang membaca 1 kali khatam 1 rakaat itu, dia orang setakat baca aja, tanpa melalui perenungan yang mendalam, tanpa mentadaburi, setakat membaca aja. Dan setakat membaca pun oke. Dah oke dah tuh. Ya. Jadi mereka membaca itu mengikut kadar kemampuan hati mereka nak tampung makna dan rahasia daripada ayat yang dia orang baca. Dan hati ini kan mempunyai kapasiti yang terhad untuk menampung, untuk menadah, untuk menyimpan rahasia-rahasia Al-Quran. Bila mana tajalli pemahaman-pemahaman tentang Al-Quran sudah penuh dalam hati mereka, walaupun setakat baca
satu ayat aja dah cukup dah. Dah cukup dah. Ya orang tak cukup, dah cukup dah. Atau mungkin satu juzuk satu hari, dah satu juzuk aja. Atau 3 juzuk, ada yang 5 juzuk dan lain sebagainya. Mengikut kadar kemampuan hati mereka nak menampung. Ya, pemahaman, ilmu, demikian juga rasa, ya kan, rahasia dan juga hikmah di sebalik setiap ayat yang dia orang baca. Mengikut kadar kemampuan seseorang. Subhanallah. Wa kadza man kana mashghulan bi nashril ilmi aw ghairihi min muhimmatid dini wa masalihil muslimin al-'ammah. Demikian juga mengikut kadar kesibukan mereka untuk mengajar dan lain sebagainya, mengajar tentang perkara-perkara penting daripada agama dan juga untuk menunaikan tugas-tugas yang berkenaan dengan kemaslahatan umum kaum muslimin. Falyaqtasir ala qadri la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mirsadullah. Maka hendaklah dia membatasi bacaan Al-Quran dengan kadar atau batasan yang tidak menyebabkan dia meninggalkan tugas-tugas utama atau tugas-tugas asah dia sebagai seorang, sama ada sebagai seorang ulama yang mengajar atau seorang pegawai kerajaan kalau dalam bahasa Melayu ya. Orang yang bekerja di bawah kerajaan, banyak tugas misalkan. Tetap baca Al-Quran tetapi mengikut kadar masa kita. Peniaga misal kata, tetap baca Al-Quran. Para jamaah sekalian yang mengajar atau berniaga, niaga tetap jalan, tetapi membaca Al-Quran pun kena susun. Kalau boleh ya, kata para ulama, biasakan diri, ya, kalau boleh lah, 1 juzuk 1 hari. Maknanya tiap bulan tuh buat khataman Quran, ya kan? Agar masa hidup kita ini berkat. Kalau tak boleh pun, tak mampu ya, bolehlah ambil 5 muka surat dalam sehari. Dan saya dah buat grup dah kan hari itu kan, dan grup itu ada lagi, ya, grup WhatsApp 5 muka surat dalam sehari, ya, 2,5 lembar lah. Kalau kita baca dengan lancar mungkin dalam 10 sampai ya, 15 menit boleh siap dah itu, dah habis kita baca 5 muka surat. Tapi memang istiqomah itu yang paling berat. Nak mula itu memang senang je. Malah terkadang-kadang mula-mula kita nak baca itu 2 juzuk pun boleh kita baca. Tapi selepas itu dah kita tak sentuh Al-Quran dah. 1 tahun kemudian baru kita ya, buka balik Al-Quran tu. Oleh sebab itu nak menyusun suatu amalan tu jangan ikut nafsu. Tapi kita kena buat secara berperingkat. Mulakan daripada yang kecil, yang ya sikit-sikit je lah. Sikit-sikit dulu, ya, kita istiqomah baru kita tambah sikit macam itu. Sebab yang terbaik suatu amalan adalah adwamuha wa inqal, kata baginda Rasulullah. Ya, yang istiqomah, yang berterusan, yang berkesinambungan kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun sedikit. Allahu Akbar, istiqomah ni yang paling berat lah. Wa illam yakun min haula'il madhkurina falyastaksir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal, ya, wal hazramah. Adapun seseorang yang tidak mempunyai tugas, ya, macam sebagai seorang guru, sebagai cikgu, demikian juga sebagai peniaga, ya, dia free je tiap-tiap hari kan, apatah lagi puan-puan yang dah pencen dah. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah pensiun, kalau dalam bahasa Melayu dah pencen, dah tak ada kerja, tapi gaji mengalir terus kan, tiap-tiap bulan ribu-ribu, malah ada yang puluh-puluh ribu ringgit lah, bukan puluh-puluh ribu rupiah. Ambillah masa itu, gunalah masa itu membaca Al-Quran, perbanyak. Takkanlah sehari setakat 1 juzuk dia, 1 juzuk. Ya. Kita free, tak ada kerja pun, tak ada aktiviti yang lain kecuali memang ada aktiviti, ada kelas-kelas mengaji dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh fokuslah kepada bacaan Al-Quran. Ambil peluang tu. Kita dah pencen tu maknanya Allah nak bagi peluang banyaklah kepada kita untuk mempersiapkan kedatangan tetamu kita yang ya, tak dijemput, yang tak diundang, malakal maut. Ya kan? Macam tu. Gunalah masa kita. Nampaknya sini ramai puan-puan kita yang dah pencen dah ini. Moga senantiasa sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Gunalah masa itu. Ya, walaupun saya tak kenal nama, bolehlah
Saya tengok ramai yang dah pensiun. Allahu Akbar. Nah, kata beliau, wa illam yakun min haula'il madhkurina falyastaksir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah. Kalau sekiranya dia orang ini bukanlah dari golongan atau dia bukanlah dari golongan orang-orang yang mempunyai kesibukan macam mengajar, berniaga, bekerja, ke office dan lain sebagainya, maka kata beliau, bacalah sebanyak mungkin mengikut kadar kemampuan yang tidak menyebabkan kita bosan. Ya kan? Kena atur juga lah kan? Kena susun juga. Ya, jangan pula kita baca 5 juzuk tapi bosan, esok tak baca dah. Bulan hadapan tak baca, 1 tahun hadapan baru kita sentuh lagi Al-Quran. Jangan buat macam itu. Oleh sebab itu, mulakan sesuatu secara berperingkat. Macam itu. Tadrijian, kata para ulama, secara berperingkat. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailatin. Ada juga di antara para ulama yang tidak suka mengkhatamkan Al-Quran, para ulama zaman dahulu, ya salafun as-saleh, yang tidak suka mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari dan sekali dalam sehari semalam. Ada di antara dia orang cakap, ya, tak payahlah terlalu banyak, sangat janji pemahaman tuh, memahami itu yang terpenting. Jadi para ulama mempunyai pendapat yang berbeza-beza mengikut hal keadaan mereka lah kan. Ya. Adapun yang cinta, yang betul-betul mempunyai target, nak membaca aja, buatlah sesuai dengan kemampuan. Adapun di antara para ulama yang fokus kepada pemahaman dan penggalian makna daripada Al-Quran, nah bacalah mengikut kadar kemampuan. Macam itu. Wa yadullu alaihi al-haditsus sahihu an Abdullah bin Umar ibn al-Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3. Nah, ini merupakan suatu perkara yang mempunyai sokongan dalil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang sahih diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3. Ya, seseorang tidak akan mampu memahami isi kandungan Al-Qur'an yang mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, kurang daripada 3 hari. Maknanya, ya, sekurang-kurangnya, ya, sekali dalam 3 hari. Jangan lebih kurang daripada itu kalau kita nak faham betul isi kandungan Al-Quran. Maknanya, ya, paling tidak kita buat khataman itu 1 kali dalam 3 hari. Ini bukan kita, maksudnya ini nasihat baginda Rasulullah SAW kepada golongan-golongan tertentu. Kalau para ulama, ya, tak payah terlalu banyak membaca, tetapi dia kena lebih banyak memahami. Sebab dia seorang ulama kan, nak bagi ilmu kepada masyarakat. Adapun seseorang yang bukan ulama, yang tak mempunyai kewajiban untuk mengajar, ya, maka perbanyaklah bacaan dibandingkan kajian. Tapi bukan bermakna tak payah nak pahami Al-Quran. Tetap memahami Al-Quran, tetapi setakat asas-asas je, penafsiran asas je. Lepas itu fokus kepada bacaan Al-Quran. Itu lebih afdal, kata separuh para ulama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum qala Tirmizi hadisun hasanun sahih wallahu a'lam. Itulah perawi daripada hadis tadi. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu' faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi anna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu kana yaftatihul Qur'ana Lailatul Jumu'ati wa yakhtimuhu Lailatul Khamis. Adapun berkenaan dengan permulaan dan pengkhataman Al-Quran bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran setiap sekali dalam seminggu, maka telah diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Abi Dawud dengan sanad beliau bahwa sungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memulakan bacaan Al-Quran daripada suratul Fatihah, memulakan bacaan Al-Quran itu pada malam Jumat. Ya, masuk sholat maghrib itu beliau baca suratul Fatihah dan baca surah Al-Baqarah. Nak memulakan bacaan baru. Ya kan? Dan beliau akan mengkhatamkan Al-Quran malam Khamis.
Wa yakhtimuhu lailatal khamis, ya betul, malam Khamis. Rabu malam Khamis. Rabu malam Khamis. Subhanallah. Masuk je malam Khamis tuh, Rabu malam Khamis, ya kan? Masuk maghrib dah beliau baca apa? Qul a'udzu birabbin nas dah kat situ. Selepas baca suratul Fatihah. Ini satu di antara kaifiat atau cara yang diajarkan oleh para sahabat. Sayyidina Utsman, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan Sayyidina Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an berkata dalam kitab Ihya, al-afdalu ay yakhtima khatmatan bil-laili wa ukhra bin-nahar. Yang lebih afdal, kata beliau, yang lebih afdal buat dua bacaan. Ada bacaan khas untuk malam, ada bacaan khas untuk siang. Maknanya diasingkan, dibedakan. Kita mempunyai bacaan atau makro khas untuk malam, makro khas untuk siang. Jangan kita campur. Misal, ini hari Jumat, kita mulakan tadi subuh, ya, juzuk yang pertama. Nah, kita baca mengikut kadar kemampuan kita setiap hari, dalam sehari ini mungkin 1 juzuk, 2 juzuk. Lepas itu bila mana maghrib masuk, dah malam dah, kita mulakan bacaan baru, suratul Baqarah, suratul Fatihah dan suratul Baqarah yang khas kita akan baca setiap malam je. Itu kata Al-Imamul Ghazali, ya, menurut ijtihad beliau, fatwa beliau. Wa yaj'ala khatmatan nahari yaumal itsnain fi raq'atayil fajri aw ba'dahuma wa yaj'ala khatmatal lail, ya, lailatul jumu'ati fi raq'atayil maghribi aw ba'dahuma liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu. Allah, cantik sangat, ya. Kata beliau, hendaklah dia mengkhatamkan bacaan siang tadi, bacaan siang kan, ada bacaan siang, ada bacaan malam. Ya, mengkhatamkan bacaan siang itu di hari Isnin pada sholat 2 rakaat subuh atau setelahnya. Jadi hari Isnin. Ya, hari Isnin, setiap hari Isnin, ya, khatam. Seperti itu. Kalau nak mengkhatamkan setiap hari Isnin, ya, di sholat subuh ataupun selepas sholat subuh, buat satu khataman. Wa yaj'ala khatmatal laili lailatal jumu'ati fi raq'atayil maghribi aw ba'dahuma. Adapun mengkhatamkan bacaan yang malam tu, sebab ada 2 bacaan kan, ada 2 makra, maka ya, sunnah hukumnya mengkhatamkan atau melakukan khataman Al-Qur'an di setiap malam Jumat pada 2 rakaat pertama salat maghrib atau setelahnya. Ya, liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu, agar antara siang dan malam itu bersambung. Maknanya setiap masa ada bacaan Al-Quran. Subhanallah. Ini ijtihad beliau, radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Ya, masih ada masa lagi sedikit. Kita nak habiskan sedikit lagi nih, insyaAllah. Wara ibnu Abi Dawud an Amr ibn Murrah at-Tabi'i, diriwayatkan oleh anak kepada Sayyidina Abi Dawud dari Amr bin Murrah, seorang tabi'in. Qal kanu yuhibbuna ay yukhtamal Qur'anu fi awwalil laili aw fi awwalin nahar. Kebanyakan para ulama sangat menyukai untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di awal siang, di awal malam dan awal siang. Maknanya salat maghrib dan salat salat subuh. Ya, kita pilihlah nak mengkhatamkan di sholat subuh ke, ataupun mengkhatamkan, ya, di sholat maghrib. Dan ini khas untuk para penghafaz Al-Quran, ya kan? Tapi bukan bermakna yang tak hafaz Quran tak boleh buat, boleh juga. Ya. Letaklah ke hadapan tuh kan, ya kan, ada satu rehal lah, istilah rehal. Rehal yang tinggi itu, letaklah Al-Quran yang besar tuh. Nah, bacalah daripada situ. Lelaki ke perempuan, tak ada masalah baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Kalau dah habis dah satu muka surat, kita buka satu. Janji tak ada gerakan yang lebih daripada 3 kali berturut-turut, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Janji kita buat mengikut kadar kemampuan. Salat tahajud pun kita buatlah. Tak hafaz Al-Quran, ya kita gunalah rehal yang tinggi itu, ya kan, letak Al-Quran besar, mushaf yang besar itu. Kita baca 1 rakaat, 1 muka surat. 1 rakaat, 1 muka surat. Kalau misal kata kita sholat tahajud 8 rakaat, maknanya 4
lembar dah kan. 4 lembar. Campur 1 lembar pula solat witir, maknanya setengah juzuk 1 malam. Ya, maknanya setiap 2 bulan sekali khatam. Khas untuk solat tahajud. Subhanallah, cantik sangatlah. Indah, luar biasa. Ya, tapi mulakan dengan yang sikit-sikit dulu lah. Dan kita kena istiqomah. Ya. Masa kita nak solat tahajud itu, handset kena tutup. Handphone tutup. Ya. Kalau boleh, ya, bilik kita punya bilik khas, agar orang tak kacau kita. Ya, anak-anak tak kacau. Ya, suami kalau misal ada suami, bagi tahu lah, mohon maaf, bang, saya nak ambil masa sikit tengah malam tu untuk solat tahajud. Abang kena sabar, ha? Abang kena sabar tau. Saya nak ambil masa 1 jam lah. Boleh kita bang? Boleh. Kalau abangnya cakap, boleh, tak ada masalah, buat aja. Alhamdulillah buat. Tiap-tiap malam. Agar kita punya nasib, punya punya bahagian, kemuliaan ya, di pertengahan malam itu. Sebab di malam harilah Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmat, kasih sayang, keberkatan. Demikian juga ilmu-ilmu yang tak boleh kita faham di siang hari. Ya, ambillah peluang tu. Wa an Talhata ibni Musarrifin at-Tabi'i al-Jalil qala man khatama al-Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahari salat alaihi al-malaikatu hatta yumsi wa ayyata sa'atin kanat minal laili salat alaihi al-malaikatu hatta yusbih wa an Mujahidin nahwuhu. Diriwayatkan daripada Talha bin Musarrif, seorang tabi'in yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau berkata, sesiapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran ya, di siang hari, bila-bila masa pun, janji di siang hari, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun ke atas dia sampailah petang. Ya, dan sesiapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran di malam hari, tak kiralah, ya, janji malam hari tak kira jam, ya, jam 8 ke 9, janji malam hari, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan, mengistighfarkan, memohonkan keampunan, mendoakan dan lain sebagainya sampailah menjelang salat subuh. Demikian juga diriwayatkan daripada Mujahid dan ulama-ulama lain. Subhanallah, riwayat dia lengkap. Jadi kita tak boleh menafikan, kita tak boleh mengingkari, sebab riwayat ada. Sanad-sanad periwayatan itu ada. Warawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-laili sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-laili sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Qala ad-Darimi hadha hasanun an Sa'd. Allahu akbar. Diriwayatkan daripada oleh Sayyidil Imam Ad-Darimi dalam musnad beliau dengan sanad daripada Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, beliau berkata, ini seorang sahabat, sesiapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran ya, di siang hari, ya, maka para malaikat siang hari itu, di malam hari, mohon maaf, malam hari, maka para malaikat yang ada di malam hari itu akan senantiasa mendoakan dia, memohonkan istighfar, mencintai, memuji dia, ya, sampai menjelang subuh. Seluruh malaikat, bukan setakat malaikat Raqib dan Atid, seluruh malaikat mendoakan dia. Allahu Akbar. Dan tak seorang pun yang mengetahui jumlah malaikat itu berapa. Malah kata para ulama, jumlah malaikat ya, lebih ramai dibandingkan makhluk yang lain. Sebab ada satu riwayat disebutkan bahwa di Baitul Ma'mur ya, di dekat langit ketujuh itu, ya, ada 700.000 para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar selama-lamanya. Ya, bila mana dia orang masuk dah, malaikat yang baru pula 700.000, 700.000, 700.000, setiap masa macam tu. Maknanya kalau setiap masa atau setiap saat 700.000, oh ya Allah, jumlah dia wallahu a'lam lah. Semua malaikat ini senantiasa mendoakan kita, mendoakan, ya Allah ampunilah dosa Sultan, ampunilah dan rahmatilah dia, cintailah dia, sayangilah dia, redhoilah dia ya Allah, macam itu. Allahu Akbar. Ya, sungguh indahlah. Dan tak ada satupun doa para malaikat yang tak dikabulkan oleh Allah. Mesti dikabulkan oleh Allah.
Ini satu di antara kemuliaan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi baca kena khatam lah, jangan lompat-lompat. Ya. Jangan pula mentang-mentang nak segera khatam, baca juzu yang pertama, lepas tu lompat pada juzu yang ke-30. Gopo-gopo nak khatam Al-Quran, sebab nakkan doa dari para malaikat. Nah, tak boleh macam itu, kena bacalah sampai habis. Mulai daripada awal sampai pada akhir dia. Dan ini merupakan hadis yang hasan dari Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Sikit lagi. Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, diriwayatkan daripada Sayyidina Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in, annahu kana yakhtimul Qur'ana qabla ruku'. Allahu Akbar. Beliau mengkhatamkan Al-Quran sebelum ruku'. Maknanya dalam salatlah beliau mengkhatamkan Al-Quran. Sekali dalam satu rakaat. Subhanallah. Atau maksud yang lainnya, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam salat. Qala Ibnu Abi Daud wa kadza qala Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Hanbal juga cakap macam tu. Jadi kalau ada puak-puak Wahabi yang tak percaya atau puak-puak Salafi, ini bid'ah, ni mana ada orang boleh membaca Al-Quran mengkhatamkan satu kali khatam dalam satu rakaat, panggil dia orang mai sini, puak-puak. Ini puak-puak Wahabi ni. Imam korang ni yang cakap. Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nak menafikan, maknanya korang keluar daripada pendapat imam korang lah. Sebab selalunya puak-puak Salafi Wahabi ini guna akal. Tak logik menurut akal mereka yang tumpul tu. Tapi ini ada riwayat, para ulama sebutkan, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan ada dalam buku-buku, lembaran-lembaran kita para ulama. Dengan sanad yang jelas, dengan sanad yang sahih. Kita pula yang tak boleh faham, tak boleh terima, maknanya tak boleh kita ingkari lah, sebab ini adalah pendapat yang telah dibukukan oleh para ulama. Nah, di antaranya adalah Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam kepada, kononnya lah, imam kepada puak-puak Wahabi Salafi, walaupun sebenarnya dia orang banyak keluar daripada pendapat Sayyidil Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang tipu-tipu je tu. Wa fi hadzal fadlu baqaya wa fi hadzal fasli baqaya sayati fil babil ati insyaallah. Dan berkenaan dengan kemuliaan, demikian juga cara membaca Al-Quran seperti yang telah diterangkan tadi, masih ada lagi berbaki penjelasan yang akan disebutkan pada bab seterusnya insyaallah, maknanya pada bab yang kelima nanti. Beliau akan kembali menjelaskan tentang perkara tersebut secara secara terperinci insyaallah. Faslun fil muhafazati 'ala al-qira'ati bil-lail. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Lailatul Jum'ah, yaumul Jum'ah 17. Wallahu a'lamu bis-shawab. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Para jamaah sekalian, kalau boleh kita istiqomahlah mengaji tiap-tiap selepas sholat subuh ini. Sebab ada beberapa hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ulama, dan saya dengar terus daripada guru hadis kami yaitu Maulana Syekh Dr. Yusri hafizahullah wa ala syekhina radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa sesiapa orang yang menghidupkan masa selepas sholat subuh, sama ada dengan membaca Al-Quran, berzikir,
beristighfar atau membaca ilmu, membaca kitab, membaca ilmu, belajar ilmu lah macam itu, maka seolah-olahnya tiap-tiap hari dia sedang melakukan haji. Maknanya pahala, dan kalau nak kira pahala lah ni kan. Tapi tujuan kita bukan pahala, tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah. Kebaikan dia macam orang yang berhaji tiap-tiap hari. Nah, oleh sebab itu kita ajalah kawan-kawan kita ajak kawan-kawan, jom kita mengaji kitab adab dan akhlak untuk ya mengisi masa setiap ya pagi kita. Walaupun sambil drive, kita boleh letak handset kita ke hadapan sambil drive kan. Janji kita dengar dan kita niat hadir dalam majlis tu. Majlis inilah. Ya, hati kita hadir dalam majlis tu. Sambil drive, mungkin dah pergi, sampai office misal, datang awal, letak ke atas meja kita sambil sarapan, tak ada masalah. Janji kita istiqomah lah. Sambil sarapan, kalau memang masa kita nak sarapan. Tapi kalau belum masanya lagi, dengarlah dulu, khusyuk kan. Baca kita kita baca kitab nih. Kalau boleh istiqomah lah. Kita tak mampu lagi nak berhaji, misal katakan, apatah lagi ya, sekarang corona tak ada haji tahun ini, maka kita ambil peluang. Setiap hari kita mengisi masa selepas sholat subuh sampailah kepada syuruk, seperti ya syuruk sekarang dah syuruk dah kan. Ya, maknanya itu dicatat sebagai ibadah yang sama dengan ibadah haji. Allahu Akbar. Alhamdulillah kemuliaan yang Allah bagi kepada umat baginda Rasulullah SAW. Kita kena syukurlah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan kalau boleh, ya, share-lah kepada sahabat-sahabat kita, ajak. Jom kita ngaji adab. Ya, agar semakin ramai orang yang belajar adab. Sebab yang kita perlukan di akhir zaman ini ilmu tentang adab. Kalau ilmu pengetahuan itu dah banyak, dah ilmu kita. Yang kurang itu adab. Kita belajar adab lah. Belum lagi kita beradab, maka kita mulakan dengan belajar adab. Insya Allah hidup kita akan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik dan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, ya, mencabut nyawa kita dalam keadaan beriman, husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya di surga nanti. Demikian juga ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita, para sahabat, jiran-jiran, dan demikian juga kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.